Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Ketiga baqaun, artinya arti baqa ialah kekal, dan maknanya makna kekal ketiadaan kesudahan bagi wujud. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, katanya Syekh Ahmad, ketiga baqaun, sebagaimana yang lepas-lepas lah. Bila sebut yang ketiga, maknanya yang ketiga nisbah pada pelaturan kita sebut. Bukanlah yang ketiga tu ialah pada nisbah pada hakikatnya yang ketiga tu ialah sifat baqa, tidak. Cuma kata yang ketiga, dibilang yang keempat dan seterusnya. Semua tu dibilang hanya pada nisbah kita nak memperaturkan dia. Nisbah kepada kita nak buat bercakap saja. Adapun pada hakikatnya segala sifat Allah Ta'ala tidak tersusun daripada dahulu dan kemudian. Lalu tu yang ketiga, yakni yang ketiga daripada 13 sifat atas qaul Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, ataupun yang ketiga daripada 20 sifat daripada qaul perkataan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tak kira. Cuma dalam kitab kita berjalan di awal-awal dulu, dia kata dia nak memperjalankan nisbah pada ikutannya, iaitulah di sisi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yakni yang dikatakan 13 sifat wajib kita tahu atas jalan tafsil. Walau bagaimanapun, walaupun di awal-awal dia bagi tahu kepada kita mengikut jalanan aturan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, tapi di dalam kitab Faridah ni disebut juga jalanan-jalanan, maknanya sifat-sifat yang wajib kita tahu atas jalan tafsil mengikut huraian Abu Mansur Al-Maturidi. Lebih daripada tu, bahkan 22 kalau tak silap.
Yang ketiga daripada 13 sifat ataupun 20 sifat tu ialah baqa. Ni di antara sifat yang wajib kita tahu atas jalan tafsilnya, iaitulah sifat baqa. Artinya yakni terjemahannya daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayunya, artinya iaitulah kekal. Tu kekal tu bukan makna dia lagi tu. Bukan makna yang dimaksudkan daripada sifat baqa tu, tidak. Tu baru terjemah. Terjemah daripada bahasa Arabnya kepada bahasa Melayu. Bila sebut baqa artinya kekal. Kita pun ada bercakap tu, baqa. Tapi baqa kita dengan makna keturunan. Tapi bukan dengan makna baqa keturunan ni. Iyalah mana kalau kita sebut wujud kidang baqa, baqa tu nama kita tersilap faham, baqa dengan makna keturunan anak cucu. Dak. Baqa dengan maknanya kekal. Baqa Arab, masdar daripada baqiyah. Baqiyah yabqa, baqaan. Baqa dia panggil masdar. Adapun baqiyah iaitulah madhi. Tu dia asal daripada tu. Yabqa dia panggil fi'il mudhari'. Dalam Quran ia sebut dengan perkataan mudhari'. Dia tak sebut dengan perkataan masdar. Sebaliknya di antaranya dalam Quran guna dengan mudhari'. Baqiya yabqa, tu yabqa. Lalu tu ada dalam Quran. Dalil sifat baqa ni ada dalam Quran. Cuma lain pada nisbah wazan dia tu, ataupun nisbah pada tuturan bercakap tu. Baqa dalam Quran sebut yabqa, tapi hok tu dah tu qaqa tu sama dah tu. Datang-datang kata-kata kitanya maknanya mari di hari ni tak ada dalam Quran sifat baqa ni. Tak ada dalam Quran duk mengaji sifat 20. Ada dalam Quran. Cuma mendatangkan di antara dari sudut sifat baqa ni dalam rupa mudhari'. Yabqa, baqa sama saja. Di dalam Quran Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala firman, wa yabqa rabbika zul jalali wal ikram. Itu ialah dah tu. Kata Allah Ta'ala maknanya dan kekallah. Tu yabqa kekal, baqa kekal. Sama je tu. Cuma lainnya dari segi bercakap hok Arab tu baqa dengan yabqa lain tuturan. Makna tu lah je tu. Yabqa dengan baqa kekal. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Tu dalil daripada Quran sifat baqa dengan maknanya dan kekallah zat Tuhan engkau tu. Dan kekallah zat Tuhan engkau. Wa yabqa wajhu. Wajhu asalnya kalau terjemah kau dia panggil wajah lah. Wajah-wajah ni. Cuma dalam Quran ditakwilkan wajah dengan makna zat oleh ulama-ulama. Dipanggil apa ni? Dia panggil majaz mursal. Min itlaqil juz'i wa iradati kulli dia panggil. Diitlaqkan, disebutkan dengan juzuk. Muka tu panggil juzuk, tapi maksud dia daripada perkataan juzuk tu maknanya semua. Semuanya iaitulah zat Allah. Lalu tu dan kekallah zat Tuhan engkau. Tu wa yabqa wajhu, asalnya terkekallah wajah Tuhan engkau. Tapi dia panggil majazul mursal min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Ditakwilkan kekal wajah dengan makna kekal zat Tuhan kita. Ni majaz mursal ni misalnya kalau bandingan kita pun ada juga bercakap. Umpama kita kata mu ni, tu kita kata kepada anak kita umpamanya, mu ni duduk rumah orang semua. Berakhir benar duduk rumah orang. Suka sangat duduk rumah orang. Pagi-pagi duduk rumah orang dah.
Pah ke petang tak kelik-kelik duduk rumah orang. Bahasa jenis muka tak malu. Tu. Kita kata apa? Muka tak malu. Adakah muka saja? Tak. Maksud kitanya seluruh tubuh dia tu bahasa jenis tak malu. Tapi kita sebut muka tak malu. Sebut juzuk. Maksudnya seluruh tubuh anak kita tadilah. Tu panggil majazum mursal. Ataupun dia panggil min itlaqil juz'i wa iradati kulli. Ni pun sama. Tu takwil tu panggil. Takwil maknanya wajah dengan makna tubuh. Wajah dengan makna zat kalaulah nisbah pada firman Allah Taala tadi. Tiba-tiba kita kata tak boleh nak takwil ayat Quran. Mana boleh tak boleh nak takwil? Kalau tidak kita nak faham bagaimana ayat Quran, kalau kita tak takwil dia ambil daripada ulama-ulama. Nak takwil pun daripada ulama di atas kebijaksanaan mereka. Cuma setengah daripada kita kata tak perlu takwil ataupun tak boleh nak takwil ayat Quran, kena pakai zahir. Kalau pakai zahir semata-mata tak boleh nak takwil. Bagaimana dengan ayat firman Allah di antaranya, wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau tak boleh takwil, di antaranya Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran, dan barang siapa di dunia ni buta, kata Allah. Kalaulah atas dunia ni, siapa-siapa yang di atas dunia ni mata dia buta, maknanya dia tu buta, a'ma buta, maka adalah di akhirat pun bagi siapa yang di dunia tu buta, di akhirat pun buta. Tu. Kalau tak boleh nak takwil bagaimana? Bukan setakat tu kata Allah, wa adallu sabila, serta dia tu di akhirat sesat jalan dia. Tak bertemu nak cari syurga. Tak cuba nak cari syurga. Siapa? Orang yang buta. Siapa-siapa yang buta di dunia, buta juga di akhirat. Sebab itulah di antaranya perbahasan ulama di Timur Tengah. Ada seorang ulama dia berbahas dengan ulama Wahabi lah kita panggil. Sekarang ni kebetulan ulama Wahabi tu dia kata tak boleh nak takwil ayat Quran. Kebetulan pula ulama kata tak boleh nak takwil ayat Quran ni, dia tu buta. Dia tu buta. Lalu tu ulama ahli sunnah tadi tanya pada dia, dah mu kata ayat Quran tak boleh nak takwil, bagaimana dengan ayat tadi? Wa man kana fi hazihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau seseorang tu buta di atas dunia, bagaimana pula Allah Ta'ala kata dia pun buta juga di akhirat? Tu dia tersekat. Kena dia tu. Dah dia buta. Akhirat buta juga, tak jumpa cari jalan syurga. Sebab tu kena takwil. Kena takwil ayat tadi, bukan maksud buta hakiki dengan makna buta mata di dunia pun melarat juga buta tadi di akhirat, tidak. Kalau tidak nanya lagu tu. Bukan dengan makna buta mata tu tidak tu, tapi buta hati, kerah hati, dengan maknanya berpaling seseorang tadi daripada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang panggil orang yang tidak ada perasaan takut pada Allah. Itu buta hati tu. Buta hati dengan makna tak takut pada Allah. Sebab itulah takut-takut ni penting. Bimbang-bimbangnya tak ada takut dalam hati kita, akhirat kita jadi buta. Bila jadi buta tak temu nak cari jalan untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Itu takut. Kena ada perasaan takut. Di antara buah ataupun di antara natijah daripada puasa di bulan Ramadan, di antaranya nak suruh mari satu perasaan dalam hati kitanya takut pada Allah. Di antara sebab nak lahirnya perasaan takut ialah puasa di dalam bulan Ramadan. Itu sebab dia. Supaya kita kata nak kenyang. Di antara sebab nak suruh kenyang, kena makan.
Sebab nak suruh hilang dahaga kita tadi tu, kena minum. Ni sebab supaya kita tu ada perasaan takut, di antaranya puasa. Sebab itulah puasa ni latih kita, akhir-akhirnya mengeluarkan kita daripada bulan Ramadan, lahir perasaan takut pada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Bila sebut la'alla daripada Allah, dengan maknanya litahaqquq, dijamin oleh Allah, pasti maknanya. Bila sebut la'alla daripada Allah dengan makna pasti, seseorang yang puasa tadi itu, yang diperwajibkan oleh Allah Ta'ala dengan puasa, manakala dia puasa dengan sebenar-benar puasa, Allah Ta'ala jamin dah orang ni la'allakum tattaqun, dia akan rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, manakala kita keluar daripada madrasah Ramadan, manakala kita ditarbiyah di dalam bulan Ramadan, duduk dalam madrasah Ramadan, tiba-tiba keluar daripada tu, tidak ada perasaan takut pada Allah. Mungkin puasa kita tadi tu tidak sempurna. Mungkin kerana janji Allah Ta'ala dah. Orang yang betul-betul puasa, keluar bulan Ramadan, 11 bulan lebih daripada tu nak menanti bulan Ramadan pula, akan lahir perasaan takut. Tiba-tiba keluar bulan Ramadan, sama saja kita. Amalan kita dengan yang lepas, maksiat kita dengan tahun lepas sama, tak berkurang. Tak ada perasaan takut. Na'udzubillah. Tu maknanya puasa kita tadi tu tak sempurna tu. Sedangkan Allah Ta'ala janji dah. Manakala Allah Ta'ala janji, dia tak mungkin mungkir janji. Tiba-tiba tengok-tengok, kita tak ada perasaan takut. Takut-takut ni ialah kita nampak dalam hati kita benda tu sebenar, kita kata sebenar. Dan kita nampak dalam hati kita benda tu salah, kita kata salah. Itu panggil takut panggil. Dengan maknanya apa yang Allah Ta'ala suruh, kita buat. Kalau tak buat, kita mari perasaan takut. Ini Allah Ta'ala suruh ni. Tu takut tu panggil. Manakala Allah Ta'ala larang kita nak buat, hati kita ada suluh. Hati kita nampak benda ni tak boleh buat ni. Tu dia panggil takut dalam hati kita. Tiba-tiba tak ada perasaan ni, ada bahaya. Manakala tak ada perasaan tadi, itulah yang disebut di dalam ayat tadi tu. Di antaranya ayat lain lagi Allah Ta'ala cerita, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Di antaranya Allah Ta'ala cerita di dalam ayat yang lain, barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, kata Allah, dia wak tak hira dengan peringatan aku. Hok aku suruh, dia tak buat. Hok aku larang, dia buat. Dia langgar peringatan Allah. Panggil orang tadi tak ada perasaan takut, tak ada takwa. Orang ni kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang tersebut tadi tu baginya kehidupan sempit. Yakni dengan maknanya sempit kehidupan dia, tak kala dia masuk dalam kubur. Meskipun di atas dunia dia senang dengan kemewahan-kemewahan kehidupan dia, tapi manakala dia kembali mati, manakala dia kembali ke tanah, ke kubur, kehidupan dia sempit. Dihimpit dengan azab kubur. Sempit azab dia di alam kubur. Kehidupan dia dalam kubur. Bukan setakat itu saja, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dahlah kehidupan dia dalam kubur tu sempit. Manakala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, di padang mahsyar pula, dikumpulkan dia tadi tu. Orang yang tidak ada perasaan takut dalam hati tu, dikumpul pula dengan orang-orang yang buta mata dia. Tu duduk bersama-sama dengan puak-puak buta. Tu ayat tadi tu sama tu.
Manakala bangkit di akhirat, duduklah dia tadi berhimpun dia bersama-sama dengan orang-orang yang buta-buta. Lalu tu dia tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu tu dia tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, lima hasyartani, kerana apa aku pada saat ini dikumpulkan bersama-sama dengan puak-puak buta ni? Wa qad kuntu basira, sedangkan aku dahulu di atas dunia mata aku cerah ya Allah. Tak pernah pun pakai contact lens, tak pernah pun pakai spek mata, kacamata dan sebagainya. Kerana apa tiba-tiba hari ini aku ni dikumpulkan bersama-sama dengan puak-puak yang buta mata dia? Lalu tu kata Allah Subhanahu wa taala, kerana qala kazalik, apa ni ayat tu, di antaranya Allah Taala cerita sambungannya ialah meskipun di atas dunia tu maknanya mata kamu tak buta cerah, tapi hakikatnya mata hatimu tu buta. Hakikatnya mu buta dah dulu di atas dunia, yakni buta majazi. Buta mata hati nu, bukan buta hakiki dak. Buta mata hati, apa aku suruh mu tak buat, apa aku larang mu buat, mu buta. Oleh kerana mu buta di atas dunia dulu, maka berjangkit buta hati tadi tu, berjangkit pah kepada mata-mata. Pah kelani ni, mu ni duduk bersama-sama golongan orang hak buta-buta. Tu ayat tadi tu. Wa man kana fi hazihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Tu kalau tak takwil, kalau tak takwil jadi orang buta atas dunia, akhirat pun buta, sesak jalan, tak berjumpa cari jalan syurga. Nauzubillah, bukan dengan makna tu, tapi buta hati. Sebab tu kena takwil. Kena takwil ayat-ayat huk perlu takwil, ayat-ayat mutasyabihah umpamanya. Itu di antaranya. Itu dalam Quran tu. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, dan kekallah zat Tuhan engkau, sifat bagi Tuhan engkau zul jalali wal ikram, yang mempunyai sifat kebesaran, keagungan, wal ikram, lagi pula yang memuliakan. Allah Ta'ala bersifat dengan memuliakan. Memulia siapa? Memuliakan orang yang beriman di atas dunia. Bahkan di alam akhirat pun Allah Ta'ala muliakan bagi orang-orang yang beriman. Atas dunia, kalaulah nisbah hari kiamat bagi orang yang beriman, di awal-awal lagi Allah Ta'ala mati dah. Huk tinggal huk akhir zaman-zaman nu, huk nak dekat dengan kiamat nu, huk jahat-jahat dah. Maknanya kalaulah nisbah orang perempuan tu serupa dengan mudah sangat dah nak dapat, boleh begitu saja je maknanya. Tu huk jahat-jahat dah tinggal huk akhir zaman. Huk beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mati di awal-awal lagi. Dihantarkan angin maknanya, lalu tu angin tadi tu mematikan maknanya, dengan sebab itulah di antaranya Allah Ta'ala tadi tu memuliakan orang yang beriman. Di akhirat pula Allah Ta'ala mulia lagi orang yang beriman dengan maknanya beri syurga. Dalam syurga lagi Allah Ta'ala mulia lagi kepada orang yang beriman kepada Allah dengan beri nikmat-nikmat bidadari, makanan yang sedap-sedap, apa hok nak dapat belaka. Tu semua Allah Ta'ala bersifat dengan ikram. Dia tu yang memuliakan. Siapa? Memuliakan orang-orang yang beriman. Tu dalil sifat baqa. Itu ketiga. Itu dalil dalam Quran ada, bukan kata tak ada, tidak. Semuanya ada dalam Quran. Ketiga, baqaun, artinya, arti baqa ialah kekal, yakni kekal ada Allah lah. Itu kekal dengan makna kekal ada Allah. Dan maknanya, makna kekal tu, dan maknanya, makna sifat kekal ni, ataupun maknanya, makna bagi sifat baqa ni, apa makna baqa, apa makna kekal, ni baru makna dia.
Dan makna kekal itu ialah ketiadaan kesudahan bagi wujud. Tidak ada sudah bagi ada. Yakni ada Allah Ta'ala tu, tidak ada sudah. Ada Tuhan kita, tidak ada su. Itu makna kekal. Kekal ialah ada Allah dengan makna tidak ada su. Ataupun di dalam ayat lain Allah Ta'ala cerita huwal awwalu, itu kidam, wal akhir. Wal akhiru tu maknanya sifat bakok lah tu. Maknanya Allah Ta'ala kata dialah yang awal, itu lazimnya sifat kidam. Dan dialah yang akhir, Allah lah yang akhir. Dengan maknanya semua makhluk ni semuanya musnah, hancur belaka. Hak tinggalnya Allah. Maknanya ada Allah Ta'ala tu, tidak ada kesudahan. Itu panggil sifat baqak. Jadi makna sifat baqak ni ialah ada Allah Ta'ala, tidak ada kesudahan. Artinya, arti makna ketiadaan kesudahan bagi wujud tu, nak tafsir lagi. Apa makna ada Allah Ta'ala tidak ada kesudahan? Apa makna ketiadaan kesudahan bagi wujud, yakni wujud Allah? Artinya, arti ketiadaan kesudahan bagi wujud Allah, artinya ialah tiada memutuskan. Artinya tiada memutuh, tiada bersambung, tak bertemu. Adanya ada Allah Ta'ala, tak bertemu, tak memutuh, tak bersambung oleh Adam, yakni oleh tidak ada. Adam kalau kita Rumi tu Adam dengan makna ain tu, bukan Adam nama Nabi Adam tu, tidak tu. Adam, yakni tiada, tak ada tu lah. Arti ada Allah tidak ada kesudahan dengan maknanya tak mutuh, tak bersambung, tak berjumpa. Kata-katalah, kata gilah. Tak memutuh, tak bersambung, tak berjumpa. Ada Allah Ta'ala tu tak bertemu, tak berjumpa, tak memutuh oleh tak ada. Tak ada Allah Ta'ala tu tak bertemu lah. Balik tidak ada tu alih akhir tak bertemu. Itulah panggil sifat kekal. Dengan maknanya ada Allah tak bersambung dengan tak ada. Adapun ada kita bersambung dengan tak ada. Ada Allah tak bersambung dengan tak ada. Lalu tu bagaimana pula kalaulah kekal tu dengan makna takdi? Tidakkah ada lagi hak lain daripada Allah Ta'ala, hak jenis ada dia, dan dia tak bersambung juga dengan tak ada. Dengan makna dia pun bersifat dengan bakak juga. Adakah? Ada. Umpama di antaranya 10 perkara yang diistisna oleh Allah Ta'ala, dikecualikan dia daripada maknanya binasa. Di antaranya ajmuzana, apa lagi ruh, syurga neraka. Banyaklah nikmat-nikmat daripada syurga neraka, semuanya tu kekal. Lalu tu tidakkah maknanya bakak juga mereka tadi? Ya. Benda tadi pun bersifat dengan bakak juga. Tapi bakak dia bukan dengan makna bakak hakiki, bukan. Ataupun bakak dia bukan dengan makna bakak yang zati. Adapun adapun kekal Allah Ta'ala, sifat bakak Allah Ta'ala bakak yang hakiki ataupun bakak yang zatiyun dia panggil. Bakak kekal Allah Ta'ala yang bangsa dia dah, bangsa jenis dia tu kekal, dengan tidak ada siapa yang mengekalkan Allah. Atau panggil sifat bakak Allah. Adapun bakak di makhluk Allah Ta'ala istisna, dikecualikan, yang mana semua perkara-perkara tersebut 10 perkara yang Allah Ta'ala, yang Nabi sebut, yang mana dia tu bersifat dengan kekal, dengan tak musnah. Yang tu kekal dia dengan makna kekal yang majazi, ataupun kekal yang maknanya yang aridi. Dia panggil kekal dia tu dengan sebab, dengan sabit Allah Ta'ala yang mengekalkan dia. Bukan bahasa jenis dia tu kekal tu, tidak. Tapi Allah yang mengekal. Dengan sebab Allah tu beri dia kekal. Neraka, syurga, ajal muzana, roh dan sebagainya, di antaranya lagi banyaklah.
Tu semua kerana Allah yang mengekal. Dia panggil apa? Baqa majazi ataupun baqa hak, baqa aridi, bukan baqa hakiki ataupun baqa yang zati, tidak. Bukan dengan makna tu. Adapun kekal Allah Taala, kekal yang zati, kekal yang tidak ada siapa yang mengekalkan Allah. Adapun 10 perkara kekal yang aridi, kekal yang aridi dia panggil. Habis itu. Dan mustahil habis tu sifat baqa tu. Wajib kita i'tiqad ada Allah Taala, tidak ada kesudahan bagi ada dia. Dan mustahil lawan bagi sifat baqa, iaitu lawan bagi sifat baqa tu ialah fanaun. Fana arti fana binasa. Ni lawan bagi sifat baqa. Jadi mustahil dengan maknanya perkara ni tentu tidak sama sekali. Apa perkara yang tentu tidak, yang kita nak iktikad dalam hati kita nya tentu tidak sama sekali Allah Ta'ala dengan sifat ni, iaitulah fana. Apa itu fana? Binasa. Apa binasa? Ada Allah Ta'ala diputuskan dengan tiada, ataupun ada Allah Ta'ala ada kesudahan. Itu panggil binasa. Ada dia, temu dengan tidak ada hak lagi akan datang tu. Itu dia panggil fana. Maka fana Allah Taala, binasa Allah Taala. Seperti makhluk ni lah, ada kita akan binasa. Tu semua tu mustahil di Allah. Kerana Allah Taala bersifat dengan baqa, mustahil dia binasa. Binasa dengan maknanya ada Allah Taala bertemu dengan tak ada. Jadi ada Allah Taala tu, ada. Satu masa, satu ketika bertemu dia dengan tak ada. Yang tu mustahil. Pegang dalam hati kita maknanya Allah Taala tidak fana. Wajib kita pegang Allah Taala tu maknanya tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Hak wajib kita iktikadnya Allah Taala tu ada dia, tak bertemu dengan tak ada. Tak bertemu dengan tak ada. Tu ada kita, bertemu dengan tak ada. Ada Allah, tak bertemu dengan tak ada. Panggil ada kita ni dia panggil harus pada akal. Apa harus pada akal? Boleh jadi tak ada, boleh jadi tidak ada, tu asal. Lalu tu janji Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang merasai, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Lalu tu ditilik pula pada janji Allah Ta'ala. Akal kita asalnya harus naik tangga kepada wajib akal yang aridi. Asalnya ada kita ni, nak tak ada lagi akan datang tu, akal kita fikir harus saja. Boleh jadi kita tu tak ada akan datang. Boleh jadi kita tu ada akan datang, senantiasa ada. Kerana tilik pada kekuasaan Allah Ta'ala, maknanya semata-mata Allah Ta'ala nak mengekal kita boleh, nak memati kita pun boleh. Lalu tu akal kita fikirnya harus benda tu. Mati kita tu harus. Tu asal saja. Jangan tilik ayat Quran lagi. Asalnya harus. Lalu tu tilik pula di dalam ayat Quran janji Allah Ta'ala di ayat tadi tu pula, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, merasai mati. Bila tilik di situ dia panggil mati kita tu wajib syarak. Wajib dah lah. Asal harus je akal fikir mati kita. Lalu tu manakala tilik pada syarak jadi wajib mati kita. Dah ditilik pada syarak wajib mati, akal tadi tu naik satu tangga lagi, asal harus naik kepada wajib juga dia. Tapi bukan panggil wajib syarak. Syarak tu wajib ayat Quran. Akal kita panggil wajib akal yang aridi, tentu sungguh kita mati.
Tapi kata tentu sungguh kita mati itu setelah ditilik pada ayat Quran. Dia panggil wajib akal yang aridi, wajib akal hok baru mari. Baru datang saja wajib tentu sungguh kita mati itu. Bila baru mari itu? Setakat kita tengok dalil, maknanya janji daripada syarak Allah Ta'ala kata kita pasti akan mati. Itu panggil wajib akal yang aridi mati kita. Adapun Allah Ta'ala mustahil mati, mustahil musnah. Kita wajib akal yang aridi mati. Lagi pula wajib syarak nah kita mati. Oleh kerana wajib syarak kita mati ni, sebab itulah kita jangan leka berada di atas dunia. Jangan leka, jangan kita galik. Jangan kita maknanya sedak-sedak duk atas dunia, duk cari kemewahan. Jangan. Kita kena hitung diri kita. Oleh kerana wajib kita ni mati, pandang pada dalil syarak, bahkan kita tengok nah dengan mata kepala musyahadah kita, anak maknanya tok-tok kita, ayah-ayah kita telah mati dah. Lalu tu kita, manakala kita yakin dah begitu, buat persediaan di kita untuk menempuh hari kematian tadi. Kerana bukan setakat mati begitu saja, tidak. Adanya hari perhitungan. Oleh kerana adanya hari perhitungan di akhirat kelak, oleh kerana itulah manakala kita nak berjaya di hari perhitungan tadi tu, nak luluh, nak cemerlang, nak berjaya masuk syurga dan sebagainya, nak mencicak nikmat-nikmat syurga. Oh, kita di atas dunia kena buat persediaan untuk musafir kita tempat jauh tadi. Kena buat persediaan. Mana mungkin kita tak buat persediaan? Sedangkan kalau musafir kita untuk ke Mekah umpamanya, nak ke tempat-tempat atas dunia jauh dengan tempat tinggal kita pun kita buat persediaan. Kita buat bekalan. Buat bekalan. Tapi bagaimana pemusafiran kita jauh ni kita tak buat persediaan tentang amalan kita untuk kita berjaya di akhirat? Tak boleh. Kena buat persediaan. Lebih-lebih lagi kita sudah umur 40 tahun. Kita ni umur 40 tahun ni, orang yang menjejaki umur 40 tahun, dia panggil amaran daripada Allah. Duduk dalam umur amaran. Kalaulah nisbah pada hospital tu, duduk dalam wak dah kita. Wak nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4 ke, tak kira. Duduk dalam hospital dah. Manakala duduk dalam hospital, jam lah tu. Petanda dah tu kepada kita, amaran daripada Allah dekat dah ajar kita. Begitulah ketika mana kita sudah mencapai umur 40 tahun, kita kena sedar ni maknanya amaran daripada Allah. Bukan dengan makna huk muda daripada tu, biarlah dulu, maknanya tidak ada huk meninggal dunia muda daripada tu. Cuma nak kira pada ghalib, pada kebiasaan adat. Maknanya sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umat aku ni, kata Nabi SAW, di antara 60 hingga 70 tahun. Atau ghalibnya, kebiasaannya umur umat aku diberi peluang oleh Allah Ta'ala 60-70. Maka manakala 60-70 tu ghalibnya terima ajal, maka umur 40 tu dia panggil umur amaran. Kerana itulah ulama membahagikan umur kita kepada 3 di antaranya. Mulai daripada perut keluar kita daripada perut ibu kita, sehinggalah umur kita 20, tu umur fasa yang pertama. Manakala kita sampai umur 20 sehingga umur kita 40, fasa yang kedua. Umur 40 pula diberi lagi peluang oleh Allah Ta'ala merasai umur 40. Sehinggalah nak dekat dengan ajal kita tu, dia panggil fasa yang ketiga. Amaran dah tu. Nak dekat dah tu kiamat bagi diri kita tu, alamat kecil kita tu. Oleh kerana nak dekat dah, maknanya ajal di kita, maka kita kena buat persediaan, maknanya kena muhasabah, kena fikir, kena renung, kena hitung. Sebab itulah maknanya hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum, hisab diri kamu, hitung diri kamu sebelum kamu dihitung.
Wazinu, timbangkan, maknanya amalan kamu sebelum kamu ditimbang. Tu kena hisap diri kita. Kena fikir, mana amalan kita? Di mana maknanya amalan kita sebagai persediaan bekalan kita untuk menempuh hari akhirat? Adakah cukup? Kalaulah kita sekarang umur 40 tahun, 15 tahun awal daripada mulai kita keluar daripada perut ibu kita sehinggalah umur 15 tahun, kehidupan kita free tadi tu. Free kerana kita belum balik. Maknanya segala amalan kita tak dicatat, diangkat kolam. Kebajikan kita naik kepada ibu bapa kita. Hidup free ketika tu. Tinggal lagi 25 tahun kalau nisbah umur 40. Mana ibadat kita? 15 tahun habis dah. Kosong dah. Lalu tu tinggal lagi 25 tahun, mana ibadat kita? Katakanlah 25 tahun tu kita tak confirm semuanya ibadat kita 25 tahun ada hok lara. Kira hok tidur dulu 10 tahun dah kira. 15 tinggal. 25 tolak 10 tahun hok tidur dah. Moga bagi dua dengan siang hari dengan malam tadi 10 tahun dah tinggal. Katakan tinggal lagi 15. Dengan hok laranya, hok sia-sianya, hok tak ada pahala maknanya, perbuatan kita hok sia-sia apa semua, tinggal tolak 5 tahun, katakan tinggal 10. Hok dalam 10 tu adakah confirm semuanya ibadat kita? Tak confirm. Mungkin ibadat tapi semuanya tak diterima. Semuanya belum tentu diterima. Katakanlah hok 10 tahun tu hok terima hanya 5 tahun saja. 5 tahun lagi tak diterima. Mungkin kita buat ibadat dengan tidak ada ilmu, tak cukup syarat, tak cukup rukun. Adalah rosak-rosaknya. 5 tahun buat. Tinggal lagi 5 tahun. Umur 40 tahun, 5 tahun ibadat kita. Adakah memada 5 tahun tadi tu untuk kita selamat akhirat? Mungkin maknanya kejahatan kita lebih berat daripada kebaikan kita tadi 5 tahun. Mungkin 6 tahun kejahatan kita. Mungkin 7 tahun kejahatan kita. Na'udzubillah. Tak selamat kita. Sebab itulah bulan Ramadan ni. Bulan Allah Ta'ala gando pahala. Lagi pula bulan Ramadan ni bulan ampun dosa. Rebut peluang tadi. Rebut peluang dengan memperbanyakkan amal ibadat kita. Supaya kita tadi tu senyum di akhirat. Jangan kita galik. Jangan kita leka berada di atas dunia. Jangan kita galik, jangan kita leka sehingga kan kita terikut-ikut dengan budaya orang bukan Islam. Orang bukan Islam bagi dia dunia ini adalah tempat nikmat. Maknanya tempat nikmat, tempat nak cari kesenangan, tempat nak mewah-mewah, tempat nak cari maknanya hok sedap-sedap. Itu bagi orang tidak beriman. Adapun kita terikut-ikut dengan budaya dia. Sebab itulah Allah Ta'ala maknanya memberi peringatan kepada kita. Di antaranya ayat yang selalu kita baca, Alhaakumut takasur, telah melalaikan kamu dengan at-takasur. At-takasur maknanya satu perkara yang mana perkara tersebut kita nak saling banyak memperbanyak. Itu panggil at-takasur. Kalaulah nisbah kepada harta, dapat harta sekian tu tak cukup rasa nak lagi, tu panggil at-takasur. Boleh pula hok kita nak lagi sikit lagi. Nak lagi sikit lagi, tu at-takasur panggil. Sehingga kita lala dengan dunia, sehingga kita lala untuk kita buat ibadat untuk akhirat. Tu panggil at-takasur. Ataupun kalau nisbah harta, kalau nisbah kepada pangkat pun sama. Boleh pangkat tu nak lagi. Boleh pangkat tu nak lagi lebih tinggi. Tu saling nak banyak, saling nak banyak, saling nak banyak. Tu dia panggil at-takasur. Nak banyak tadi sehingga kita lalai untuk mempersiap diri kita dengan akhirat. Hatta zurtumul maqabir, duk lalai dengan perkara tadi. Maknanya sehinggalah kita bertemu kematian, masuk dalam kubur. Duk lalai begitu orang tadi. Tu na'udzubillah. Sebab tu kita kena ingat benteng kitanya kena ada takut kepada Allah. Dan benteng kitanya ingat pada akhirat. Maka nak ingat pada akhirat kena duduk dalam majlis ilmu.
Kalau kita tak suka majlis ilmu, kalau kita tak minat pada ilmu, tak suka duduk dalam masjid, dengar ceramah, dengar tazkirah dan sebagainya, hati kita tadi tu malap. Hati kita tadi tu tak cerah, tak dicas. Sebab tu kena cah biar cerah. Manakala cerah, benteng kita sewaktu kita berada di atas dunia tak lala. Kalau tidak lala. Sedangkan dunia ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah penjara bagi orang yang beriman. Penjara. Tak boleh nak bebas. Tu panggil penjara. Tengok orang banduan dalam penjara ni, tak boleh nak bebas dia. Waktu makan dia kena makan. Kalau dia tak makan, bertemu pulak makan tak tahu bila ni. Lambat lagi laparlah perut dia. Tu ada peraturan dia, ada aktiviti dia. Tak buat satu-satu pekerjaan, kena denda dengan wadah dia dan sebagainya. Tu panggil tak bebas. Kita pun sama. Nabi kata dunia penjara, tak boleh nak bebas. Dengan maknanya ada peraturan syarak yang Allah Ta'ala tetap kita kena buat, kita kena buat. Allah Ta'ala suruh kita tinggal, kita kena tinggal. Tak boleh nak bebas, tak boleh nak sewenang-wenang. Tu panggil dunia bagi. Itu dunia, tempat kita nak berpenat lelah dengan kumpulkan amal ibadat. Bukan tempat untuk kita berpenat lelah untuk mencari kemewahan-kemewahan dunia. Tidak. Dunia ni tempat ujian sebagai tangga untuk kita bahagia di akhirat. Oleh kerana itu perbanyakkan ibadat. Sebab itulah di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya. Jadilah kamu sewaktu kamu berada di atas dunia ni, maknanya ka'annaka gharib, jadilah seperti orang perantauan. Ataupun kamu jadilah au abiru sabil, kamu jadi seperti orang yang berjalan di satu destinasi yang dia nak kepada destinasi yang lain. Jadi seperti itu. Itu jadi seperti orang perantauan ketika kita berada di atas dunia. Apa maksud Rasulullah? Umpamanya kalaulah kita ni sebagai seorang ibu bapa, kita ada anak kita bekerja jauh daripada tempat tinggal kita. Umpamanya dia tinggal di Kelantan mencari rezeki di sana, kita di Selangor ibu bapanya. Lalu tu dia telefon kepada kita, ayah bila nak jenguk kita, ayah bila nak ziarah mari Kelantan, kadang-kadang marilah kita buka puasa sekali kata dia. Tu kita pun gilah. Bila kita pergi lekat lama seminggu, 2 minggu, sebulan katakan, anak kita tak bagi kita balik. Hati kita tadi tu duk teringat-ingat kau puncak alam. Teringat-teringat kau surah Haji Ismail. Tu hati kita ada teringat tempat asal. Kita perantauan ketika mana kita berada di Kelantan tak ada ziarah saja. Hati kita ni duk teringat kau tempat asal. Jadi seperti tu kata Nabi, baru muslimat. Maknanya jangan kamu leka dengan dunia, ingat tempat menuju hak kekalnya, iaitulah tanah airmu tu akhirat. Ataupun kamu jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam au abiru sabil, kamu jadi seperti orang yang berjalan di satu-satu perjalanan yang dia nak kepada destinasi tertentu. Jadi seperti dia. Umpama orang naik motosikal, kita tanya, "Woi, mari dulu minum air ni, lama tak borak, lama tak buat." Oh, dia tu kata, tak sempat dah. Aku nak pergi pada satu destinasi lain. Semula. Tak ada. Tu. Jadi seperti dia. Buat ibadat. Itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tak menyesal di akhirat. Tak menyesal. Jangan. Kalau tidak menyesal, tak buat ibadat. Menyesal kita tak rebut peluang umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita dengan isi bekalan untuk kita selamat di akhirat. Menyesal kelak. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. Kata Allah Ta'ala, di antaranya Allah Ta'ala hikayat cerita kepada kita perihal orang yang berada di dalam neraka tu. Mereka tadi tu manakala ditimbang neracanya berat sebalik kejahatan, dimasukkan ke dalam neraka. Mereka manakala masuk dalam neraka, mereka melau-lau menjerit-jerit, Rabbana, hei Tuhan aku, akhrijna na'mal salihah, keluarkanlah kami ini daripada neraka kamu, kembalikanlah kami di atas dunia agar na'mal salihah, aku nak buat amal soleh ya Allah.
Menyesal dah aku pada saat ni. Aku nak buat amal ghairal lazi kunna na'mal, yang tidak sebagaimana aku lara di atas dunia dulu. Dak aku nak buat amal semati dah ya Allah. Itu penyesalan kita. Penyesalan orang yang tidak rebut umur dia untuk melakukan amal ibadat kepada Allah manakala Allah Ta'ala beri peluang. Lalu tu kata Allah Ta'ala kepada dia, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nasir. Tidakkah aku telah memberi peluang kepada kamu umur yang panjang, dan aku beri kepada kamu peringatan, uban kepada kamu supaya kamu ingat ajar kamu nak dekat dah. Umurmu pun panjang aku beri kepada kamu. Tidakkah kamu ingat kamu ajar kamu hampir tiba, tapi sebaliknya kamu leka juga, kata Allah Ta'ala. Fazuku lifama lizalimin min nasir. Merasalah pada saat ini azab bagi orang-orang yang tidak beramal soleh ketika mana dia berada di atas dunia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada golongan-golongan orang-orang yang tidak berjaya di akhirat. InsyaAllah kita akan semua sekali duduk dalam golongan-golongan orang yang najihin, orang-orang yang berjaya di akhirat insya-Allah. Dan mustahil lawannya iaitulah fana, artinya binasa. Ada Allah Ta'ala bertemu dengan tidak ada tu mustahil, tentu tidak. Nanti wajib kita i'tiqad. Dan dalil baqa Allah Ta'ala itu, ini dalil akal ni. Adapun dalil Quran, tadilah dalil Quran panggil dalil naqli. Dan dalil yakni dalil akli, dalil kita fikir dengan akalnya, petunjuk yang kita fikir dengan akalnya, yang mengatakan mesti Allah Ta'ala tu baqa, dan dalil mesti baqa Allah Ta'ala itu bahawasanya jika ada ia Allah Ta'ala tu binasa, tu dia hazah tu, takdir kalamnya begini. Dan dalil baqa Allah Ta'ala itu bahawasanya jika tidak bersifat ia Allah Ta'ala tu dengan sifat baqa, tu nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu binasa. Dan jika ada ia Allah Ta'ala tu binasa, baru masuk kitab. Tu takdir kalamnya. Dan dalil mesti baqa Allah Ta'ala bahawasanya jika Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan sifat baqa, nescaya Allah Ta'ala tu binasa. Kalau Allah Ta'ala tu bukan baqa, bukan kekal, ada dia tu tak kekal, tentulah dia binasa. Apa binasa? Ada Allah tu akan tidak ada, akan ada tidak ada Allah Ta'ala. Binasa dia. Dan jika Allah Ta'ala tu binasa, kalau Allah Ta'ala binasa jadi bagaimana? Nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu baru. Kalau Allah Ta'ala tu ada dia, bertemu dengan tidak ada, maknanya akan keluar natijahnya Allah Ta'ala tu baru. Kerana apa kita kata Allah Ta'ala tu baru? Kalau Allah Ta'ala tu binasa, kerana tiap-tiap yang binasa itu, kerana tiap-tiap perkara yang terima ada dia tu bertemu dengan tak ada, panggil benda tu harus adanya, ada tiap-tiap perkara. Panggil benda tu benda boleh jadi ada, dan tiada, yakni dan boleh jadi tiada, dan harus tiadanya tiada tiap-tiap perkara tadi. Manakala benda satu-satu perkara tu pesing dianya terima tak ada, pesing dia tu akan ada, dia tu akan bertemu dengan tidak ada, panggil benda tu benda harus. Apa benda harus? Benda terima ada, terima tak ada. Tu kalau Allah Ta'ala tu binasa, panggil Allah Ta'ala tu benda haruh. Tak panggil wajib dah lah. Tak panggil benda wajib dah lah Allah Ta'ala tadi. Panggil benda haruh. Apa benda haruh? Terima ada, terima tak ada Allah Ta'ala ni. Lalu tu, dan tiap-tiap yang harus ada, tiap-tiap perkara yang terima ada dan harus tiada itu terima tidak ada,
panggil benda tu baharu. Panggil makhluk lah benda tu. Panggil benda tu benda baru lah. Macam kita lah panggil baru. Kerana kita ni terima ada, terima tak ada. Kalau Allah Ta'ala tu pesen dia tu tak kekal, Allah Ta'ala tu ada dia bertemu dengan tidak ada, automatik Allah Ta'ala tu panggil dia baru. Itu jalan dia, jalan akal kita fikir. Dan bermula baharu Allah Ta'ala itu. Kalau Allah Ta'ala tu baru pula, mustahilun. Akal kita tak boleh nak terima Allah Ta'ala tu baru. Apa? Kerana apa akal kita tak boleh nak terima Allah tu baru? Kerana telah sabit. Kerana telah kita sabit pada kidamnya, kidam Allah Ta'ala. Kerana telah kita kejak dah. Kerana kita telah yakin dah. Kita telah mengaji betul-betul dah di sifat kidam Allah Ta'ala tu tak baru. Tu dulu tu. Do tasalsul tu. Sampai tidur nah kita berguling nah apa semua tu. Tu jadi situ. Kalau ulang balik gak maknanya tak sempat lah hari ni. Bulan depan pula. Sekali lagi pula bulan depan pula. Duk main sifat ni lah. Tu sebab tu tak ulang dah. Tak ulang dah. Dia kata kerana telah sabit pada kidamnya Allah Ta'ala. Telah kita belajar di sifat kidam baharu Allah Ta'ala tu mustahil. Kerana keluarnya daurun dan tasalsul. Tu dia rentetan dia panggil. Sifat bakok ni ialah dalil dianya di sifat kidam. Sama saja. Maka sabitlah. Dah kita mengaji dah sifat kidam, kita yakin dah, kita reti dah maknanya jalan mustahil dia do tasalsul akan tembusnya, maka sabitlah, maka kita yakinlah, kita kejaplah di iktikad kita bakoknya bakok Allah Ta'ala. Dan apabila sabit bakoknya bakok Allah Ta'ala, mustahillah binasanya binasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tu kekal, ada dia, tidak ada kesudahan bagi ada dia. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakallahu khairan jazaa.